Jadi pada hari ini kita buat rakaman secara langsung dan boleh diikuti seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan ilmu pada hari ini mendapat barokah. Ya, terima kasih teman-teman kita datang dari jauh buat ikutan. Ya, siaran ini secara langsung. Baik. Muslimin muslimat, dapat dengar ibu sekalian yang lagi dirahmati Allah. Saya sebagai seorang dokter tidak boleh untuk terus memberi obat pada tuan-tuan sekalian sebelum mengetahui akan penyakitnya. Dalamnya lautan kita berukur, tetapi dalam ilmu masing-masing tak dapat saya buka. Jadi pada hari ini, apakah ilmu yang tuan-tuan nak belajar? Sebelumnya, biarlah saya terangkan sedikit. Ilmu di dalam agama Islam ini ada 4 peringkat. Tulis, ya, belajar ini sekabur-kabur setajam-tajam ingatan, sekabur-kaburnya tulisan. Apabila kita tulis, kita catat, kita boleh melihatnya kembali. Dalam agama Islam ini, ilmunya ada 4 peringkat, 4 tingkatan, 4 makam, 4 bahagian. Pertama dipanggil ilmu syariat. Kedua, ilmu taurikat. Ketiga, ilmu hakikat. Dan keempat, ilmu ma'rifat. Memandangkan hadirin yang di hadapan saya adalah di antara pertama kali mendapat air tangan daripada mulut saya, maka perlu saya terangkan terlebih dahulu, yaitu ilmu agama ini ada 4 peringkat: syariat, taurikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat ini seumpamanya sebuah bahtera. Ilmu syariat seumpama sebuah bahtera yang cantik, yang lengkap. Kemudian ilmu taurikat ini seumpamanya pelayarannya kapal. Pelayaran kapal di atas permukaannya lautan. Adapun perumpamaan ilmu hakikat, yaitu seumpama kita terjun ke dalam lautan mencari mutiara. Adapun perumpamaan ilmu ma'rifat, yaitu mendapat mutiara dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ilmu agama Islam ada 4 peringkat: syariat, taurikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat yaitu bahtera umpamanya, taurikat umpamanya pelayaran di atas lautan, di permukaan air. Hakikat umpamanya kita menyelam ke dalam lautan mencari mutiara. Ma'rifat artinya mendapat mutiara. Inilah perumpamaan tingkatan pelajaran. Muslimin muslimat, para pendengar yang
kita hanya didedahkan dengan ilmu syariat. Syariat ini umpamanya undang-undang, umpamanya buah kelapa, umpamanya kulit. Kita selama ini belajar ilmu syariat, ilmu kulit. 4 ilmu itu dibahagi lagi kepada 2. Syariat dan tarekat dipanggil ilmu syariat. Tulis. Syariat dan tarekat dipanggil ilmu syariat. Hakikat dan makrifat dipanggil ilmu hakikat. Jadi 4 bahagian itu terbahagi kepada 2, yaitu syariat dan hakikat. Syariat ini ilmunya kulit, hakikat itu ilmu isi. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang sekalian, selama ini kita hanya didedahkan dengan ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu sah, batal, haram. Ya. Ilmu syariat ini ilmunya kulit. Buat ini haram, buat ini halal. Ya, buat ini batal sembahyang. Ya, ini sahnya solat. Hukum hakam. Jadi sampai bila? Sampai bila kita nak belajar ilmu syariat ini? Sah, batal, haram, halal. Sampai bila? Sedangkan ilmu ada 4 peringkat. Sampai bila kita nak duduk pada ilmu syariat ini? Dengan tajwidnya, macam pendek. Ya. Sampai bila? Sedangkan perkara ini telah kita belajar daripada sekolah tadika lagi. Sekarang kita sudah berumur lingkaran 50 tahun lebih. Apakah masih kita nak belajar ilmu syariat? Bilakah masanya untuk kita belajar ilmu hakikat? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat terbahagi lagi kepada 2. Syariat, tarekat itu syariat, hakikat, makrifat itu hakikat. Syariat itu kulit, syariat itu kulit, hakikat itu isi. Selama ini kita belajar kulitnya. Bilakah masanya untuk kita belajar isinya? Bila masanya? Jadi contoh ilmu syariat seumpamanya bersolat. Bersolat kita menggunakan kaedah rukun 13. Hakikatnya solat. Contoh, rukuk sujud itu semua orang boleh buat. Baca setakat Fatihah, surah-surah pendek, semua orang boleh. Itu syariat. Mana ilmu hakikat? Iaitu hakikatnya solat. Mana isinya, rohnya solat? Kalau ilmu syariat kita berdiri dengan kaki. Bagaimana aja kalau kita tidak ada kaki? Sedangkan kita wajib berdiri. Dengan apa anda kita berdiri kalau kaki kita tidak ada? Sebab ini rukun. Rukun 13 tak boleh kita tinggal. Kalau ilmu syariat boleh kita tinggalkan. Tak boleh berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, boleh kita baring. Itu ilmu kulitnya. Ilmu isi
biarpun kaki kita ulung, kaki kita patah, kita tak ada kaki sekalipun kita kena berdiri. Nak berdiri dengan apa? Nah, ini perbezaan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikatnya. Perbezaan antara ilmu kulit dengan ilmu isi. Saya selalu mendengar ada ceramah-ceramah sahabat-sahabat kita. Dia melarang belajar ilmu hakikat. Dia melarang mengajar belajar ilmu makrifat. Katanya belum sampai masanya untuk belajar hakikat makrifat. Jikalau belum sampai masanya, bila masanya kita nak belajar ilmu hakikat dan makrifat? Bila? Kita sudah lama belajar ilmu syariat. Kita sudah lama belajar ilmu syariat. Bila masanya kita nak belajar ilmu hakikat? Contohnya dalam solat. Jikalau ilmu syariat hanya angkat tangan mengucap Allahu Akbar, sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi jikalau kita tingkatkan pengajian kita kepada ilmu hakikat, kita bukan sahaja mengangkat takbir, bukan sahaja menyebut Allahu Akbar. Ya, ilmu hakikat dalam masa dikatakan Allahu Akbar itu di mana? Di mana ingatan kita nak didudukkan? Di mana kita nak berhentikan ingatan kita kepada Allah? Cukupkah sekadar berhenti di mulut? Allah, cukupkah Allah itu berhenti hanya di mulut? Mulut bukan Allah, suara bukan Allah. Mulut ini makhluk, suara itu makhluk. Sedangkan Allah yang sebenar-benar Allah bersifat la hurufin wala syautin. Tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisim. Ini yang sebenar Allah, sebenar-benar Allah. Apa yang kita sebut itu suara, lidah, bibir. Lidah, suara, bibir bukan Allah. Jadi nak berhenti di mana Allah kita ini? Nak ingatan kita itu sudahnya penghujung di mana? Allah Akbar, nak berhenti di mana? Ini yang dikatakan ilmu hakikat. Ini yang dikatakan ilmu isi. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Wala syariatin. Barang siapa hanya mengerjakan syariat ala hakikatun dengan tidak disertai hakikat, apa hukum dia? Batilatun, batal. Begitulah sebaliknya. Hakikat sahaja pun tak boleh, syariat sahaja pun tak boleh. Dia kena berganding syariat dan hakikat ini bersama, tak boleh ditinggalkan. Tetapi kita sekarang ini hanya melayani akan ilmu syariat. Tak pernah tuan-tuan melayani ilmu hakikat. Ingat, wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa membuat syariat tidak ada hakikat, itu batil. Syariatnya mengatakan takbir Allahu Akbar, benar. Benar, itu syariat ini. Tetapi ilmu hakikatun di mana nak letak? Takbir kita tu Allah, isinya. Tadi kulitnya. Kulit pakai tangan, pakai mulut. Kulitnya pakai tangan dan pakai mulut untuk bertakbir. Tetapi isinya, hakikatnya, di mana jatuh? Allah. Nak ingat Allah itu sebagai mana? Barang siapa yang tidak ingat Allah dalam bersolat, dia menyembah siapa? Barang siapa tidak boleh ingat Allah dalam bersolat, dia menyembah siapa?
Kita bersolat betul-betul untuk menyembah Allah. Jikalau kita tak boleh ingat Allah dalam bersolat, apalagi dalam takbir, tuan-tuan sembahyang sembahyang. Ini yang dikatakan ilmu hakikat. Ini yang dikatakan ilmu isi. Ilmu syariat kita sudah belajar. Angkat takbir katanya sampai ke telinga tangan kita. Sebutan itu memang jelas, Allahu Akbar, sudah cukup. Lulus dalam ilmu syariat. Lulus dalam ilmu sekolah tadika. Berapa lama kita dah duduk dalam sekolah tadika? Takkan supaya 67 tahun ini masih duduk dalam sekolah tadika. Mesti ada peningkatan. Ilmu ada 4 peringkat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sedang tuan-tuan masih berada pada tangga syariat. Bila nak pergi ilmu hakikat? Bila nak sampai pada ilmu makrifat? Bila? Sedangkan ini fardu ain. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu wajib dituntut oleh setiap yang dinamakan Islam yang muslim. Wajib, bukan sunat, bukan makruh. Wajib dituntut. Sebagaimana wajibnya solat, wajib kita tuntut ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebagaimana wajibnya syahadah puasa, sebagaimana begitulah wajibnya mempelajari 4 ilmu ini. Cuba sebut apa? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ada berapa? Ini wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Wajib. Kalau sembahyang wajib, puasa wajib, kalimah syahadah wajib, kenapa belajar ilmu ini tak wajib? Itu makanya muslim-muslimat, pendengar itu sekalian yang mendengar secara langsung, marilah pada hari ini kita tingkatkan akan ilmu pengetahuan kita. Jangan dulu pada tahap sekolah tadika. Kita masih ada 3 tingkatan lagi. Saya ulang lagi sekali. Ilmu syariat hanya berdiri dengan menggunakan kaki. Tetapi ilmu hakikat, sungguh pun tak ada kaki, kita kena berdiri. Tapi berdiri dengan apa? Berdiri dengan kudrat dan irada Allah. Berdiri dengan apa? Berdiri dengan apa? Kudrat dan irada. Jikalau kita kata bersolat itu dikenakan berdirinya dengan kaki. Orang mati juga ada kaki. Kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Apabila mendengarnya azan, itu menandakan kaki tak boleh berdiri. Siapa yang mendirikan kita? Kudrat dan irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarpun kita tidak ada kaki, kita berdiri dengan kudrat dan irada Allah. Berdiri dengan keimanan kita, berdiri dengan ilmu kita, bukan berdiri dengan kaki. Orang yang berdiri dengan kaki itu benar, itu pada peringkat tadikan. Begitu juga angkat takbir Allah Akbar, benar. Bertakbir menggunakan tangan dan mulut. Tetapi kalau kita mengaji ilmu hakikat, kalau orang tidak ada tangan, nak bertakbir macam mana? Jadi kalau orang tak ada mulut, tutup mulut, sakit mulut, nak ucap macam mana? Tetapi kita wajib bertakbir. Wajib kita bertakbir. Macam mana takbir? Nak takbir macam mana? Mulut terkunci, tangan pulung. Tetapi rukun Islam tak ada, rukun solat tak boleh tinggal. Kemudian kita angkat takbir Allah, nak ingat Allah macam mana? Ini yang mustahab. Innamal a'malu
niat. Bermula amal dengan niat. Niat kita macam mana? Innamal a'malu binniyat, bermula amal dengan niat. Semasa kita angkat takbir Allah Akbar, niat nak ingat Allah tu macam mana? Allah tidak berhuruf, tak bersuara. Allah bukan putih, Allah bukan kuning, Allah bukan hijau, Allah bukan biru, Allah bukan bulat, Allah bukan panjang, Allah bukan lonjong. Nak ingat macam mana? Nak ingat macam mana kepada Allah? Dekat, tidak bersentuhan, jauh, tidak berantara. Nak ingat macam mana? Allah Akbar. Sudahkah Allah itu hanya bergantung pada bibir saja? Allah tak bergantung pada bibir, Allah tak bergantung pada lidah. Allah berdiri sendiri, qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Dia tidak bergantung kepada bibirmu, tidak bergantung kepada mulutmu, tidak bergantung kepada suaramu. Aku Allah berdiri dengan sendiri, qiyamuhu binafsi. Jadi nak ingat Allah macam mana? Yang kita sebut itu mulut, yang kita bunyikan suara. Allah mana? Bagi orang yang bersolat, jika mana? Jika lalai dalam solat. Lalai nanti tak ingat Allah. Neraka jahat, neraka wil bagi orang mendirikan solat sekiranya bersolat tanpa ingat kepada Allah. Soalannya, tuan-tuan nak ingat Allah macam mana? Kalau tuan-tuan tak ingat Allah dalam bersolat, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Allah suruh bersolat, menyembah aku, ingat kepada aku. Macam mana nak ingat kepada Allah? Ialah huruf wala syautin, tak berhuruf, tak bersuara, tak berjerit, tak berjisim, tak dekat, tak jauh, tak putih, tak hitam. Kita manusia ini tak boleh menggunakan akal untuk ingat kepada Allah. Akal ini makhluk paling lemah dalam ciptaan Allah. Tak boleh kita bergantung kepada akal untuk ingat kepada Allah, kerana akal ini makhluk paling lemah. Kita tengah buat kira-kira, kita dah lupa kepada Allah. Kita menjawab salam, kita dah lupa kepada Allah. Kita makan makanan yang enak, kita lupa kepada Allah. Kenapa? Kita ingat Allah dengan akal. Tak mampu untuk kita menggunakan akal untuk ingat kepada Allah. Jadi kita nak guna kuasa apa untuk ingat kepada Allah? Allah tidak bergantung kepada akal. Kalau Allah bergantung kepada akal, lemahlah Allah itu. Kalau orang yang hilang akal, apakah Allah itu tidak ada? Jadi pergantungan untuk ingat kepada Allah itu untuk guna apa? Kita tak boleh bergantung kepada mulut, tak boleh bergantung kepada suara, tak boleh bergantung kepada tangan, tak boleh bergantung kepada akal. Akal kita ini makhluk yang paling lemah. Mana mungkin boleh sampai ke tahap ingat kepada Allah? Kita sedang berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Bukan datang, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Apakah kita ingat kepada Allah? Kita telah lupa. Itu makanya ingatan kepada Allah tidak bergantung kepada buat tasbih, tak bergantung kepada suara. Habis bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Itu makanya ini yang dikatakan ilmu hakikat. Ini yang dikatakan ilmu isi. Pelajaran ilmu isi, ilmu hakikat dunia, tuan-tuan muslim-muslimat para pendengar yang dimasa sekalian, tidak ada diajar di Universiti Azhar, tidak ada diajar di Mesir, di Arab. Malaikat ilmu-ilmu seperti ini diajar melalui talaki, mulut ke mulut daripada guru-guru.
kaki, yaitu daripada mulut guru kepada anak murid. Itu makanya carilah peningkatan ilmu kita. Jangan hanya duduk dalam ilmu syariat. Kita belajar syariat, jangan tinggal. Tetapi jangan selamanya duduk dalam sekolah tadika. Tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Contohnya tadi, nak ingat Allah macam mana? Nak ingat Allah macam mana? Sudah dengan Allah semacam itu saja. Allah apa? Sudah. Ini kalau tuan-tuan tak boleh ingat Allah di dalam akad takut bila kita dalam sekurang-kurangnya, nak ingat masa bila, nak ingat bila, nak ingat lepas solat. Itu dia kata niat itu yang penting. Innamal a'malu binniyat. Niat itu nak ingat Allah macam mana? Allah. Jikalau saya tinggikan sikit lagi, begitu juga niat. Mana yang dikatakan niat? Yang kita lafaz itu, yang kita ucap itu saja supaya maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu lafaznya niat. Itu belum berniat, itu lafaz niat. Niat mana? Mana niat? Saja supaya maghrib 3 rakaat, saja supaya subuh 2 rakaat, itu lafaznya niat. Niat mana? Seumpamanya aku nak supaya maghrib 3 rakaat, nak cerita kepada siapa? Nak cerita kepada Allah. Sebelum kita datang itu, Allah dah tahu dah kita dah sembahyang maghrib 3 rakaat. Kita datang nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Allah dah tahu dah kita nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi pada syariatnya kita sebut. Sahaja sembahyang maghrib 3 rakaat itu wajib kena sebut. Jangan tak sebut. Itu syariatnya, kulitnya, mana isi. Itu makanya syariat dengan hakikat ini berbeza. Syariat sudah lulus. Syariat sudah lulus. Tetapi mana rohnya niat itu? Mana niat? Sekadar kita nak cerita supaya maghrib 3 rakaat. Sebelum tu rumah, Allah dah tahu dah kamu nak sembahyang maghrib 3 rakaat. Sebelum kamu turun rumah, Allah dah tahu dah kamu nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Apakah kita ingat Allah itu lupa? Allah tak lupa. Ini dikatakan peringkat syariat dengan peringkat hakikat. Peringkat syariat, ya, kita niat pakai mulut. Tetapi ilmu hakikat mana dikatakan niat? Mana dikatakan niat? Mana dikatakan niat? Sedangkan wajib ini innamal a'malu binniyat, bermula amal dengan niat. Dan niat macam mana? Itu kita sebut lafaznya niat. Niat mana? Sekadar lafaz, ya. Itu syariat itu. Allah dah tahu dah. Kepada sembahyang, kamu tak usah ceritalah kepada aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Aku yang perintahkan kau sembahyang maghrib 3 rakaat. Aku juga tahu ini masa zuhur. Kenapa kita nak cerita balik? Itu niatnya syariat. Kan kita ada dua ilmu. Syariatin ada apa? Ada hakikat. Niat macam mana? Begitu dia kata Nabi Allah, nak ingat Allah macam mana? Nak berhentikan perkataan Allah itu di mana letak? Letak di mana? Parking dia. Nak kata letak di hati. Hati ini boleh tukar ganti dengan sami belu, dengan lipsia, boleh. Derma,
donation hati boleh? Masakan hati orang kafir boleh ingat kepada Allah? Betul tak boleh tukar hati? Macam ananda kita Sultan Johor dulu pergi tukar hati dengan orang Cina di Cina kan? Jadi balik, macam mana hati orang Cina boleh ingat kepada Allah? Tengok kalau surat khabar hari ini ada orang terumah hati, orang kafir terumah hati kepada orang Islam. Macam mana hati daging orang kafir ingat kepada Allah? Apakah kita boleh menempatkan Allah dalam benda yang busuk? Hati ini busuk, tempat dimakan ulat. Busuk. Mana mungkin Allah duduk di dalam hati yang busuk? Tetapi benar, Allah bertempat di hati. Mana hati? Ilmu syariat mengatakan hati ini di dalam dada. Itu bukan hati, itu daging. Itu boleh busuk. Hati yang ditempatkan Allah ini hati yang tak busuk. Di mana hati? Hati yang bernama kalbu. Benar, hati. Hati halus yang bernama kalbu. Itu dikatakan kalbu mukmin Baitullah. Itu dikatakan kalbu mukmin Baitullah. Kalbu itulah sebenarnya rumah Allah. Tapi di mana? Persoalannya di mana hati kalbu itu? Di mana kalbu? Tempat bersemayamnya Allah. Hati bukan hati yang darah daging itu. Hati yang bernama kalbu. Itulah rumah tempatnya Allah. Tapi persoalannya di mana kalbu? Kalbu yang bertempat Allah itu bukan di dalam dada dan bukan di luar dada. Kerana Allah tidak bertempat. Barang siapa menempatkan Allah di dalam dada, maka hukumnya kafirlah kita pada hari ini. Menempatkan Allah atas tikas sejadah, kafirlah kita pada hari ini. Menempatkan Allah di dalam Kaabah, maka kafirlah kita pada hari ini. Kerana Allah tidak bertempat. Tetapi kita boleh letak Allah dalam kalbu. Allah bertempat dalam kalbu. Tapi persoalannya di mana kalbu? Di mana kalbu? Kalbu bukan dalam dada, kalbu bukan di luar dada. Hati memang dalam dada. Itu benda yang busuk. Mana kemungkinan Allah duduk dalam benda yang busuk? Kalau busuk hancur hati itu, Allah nak duduk di mana? Ambil hati letak sini, dia makan ulat busuk hancur. Di mana Allah nak duduk? Dia kalau hati itu hancur. Hati Allah tidak bertempat dalam hati yang darah daging kita. Hati halus yang bernama kalbu, itulah tempat Allah. Persoalannya mana kalbu? Mana kalbu? Itulah muslimat para pendengar di masa kalian, ini baru bukan mukadimah. Ini baru pengenalan perbezaan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Perbezaan kulit dengan isi. Selama ini kita dengar itu hanya dendangan ilmu syariat. Mana ilmu hakikat? Nak lafaz niat macam mana? Nak ingat niat macam mana? Nak berdiri tanpa kaki, nak bertakbir tanpa tangan, nak berniat bukan sahaja setakat sebutan mulut yang menipu. Kita boleh menipu Allah dengan mulut, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Mana niat kita? Niat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tetapi itu sebutan saja. Amal ibadah kita, hidup mati kita kerana Allah. Itu lafaz mulut saja. Kalau kita kata kerana Allah, apakah tuan-tuan sudah mengenal Allah? Kalau kita tak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita kata kerana Allah? Saya buat mengaji
sampai ke Menara Gading, saya buat kerana mak bapak saya. Ini kerana mak bapak saya, maka saya belajar bersungguh-sungguh hingga saya lulus. Ada kerenanya. Sebab saya kenal mak bapak saya. Tetapi kalau kita kata amal ibadah kita, hidup mati kita kerana Allah, apakah tuan-tuan sudah mengenal Allah? Jadi kalau tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin boleh kata kerana Allah? Melainkan dusta daripada mulut. Jadi muslim-muslimat, para pendengar dan sekalian, Allah, cukuplah itu sebagai pengenalan perbezaannya antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Adapun marilah sedikit saya sentuh bab air sembahyang, air wudu pada hari ini. Mudah-mudahan dapat juga tuan-tuan bawa balik akan ilmunya. Tadi hanya sebagai pengenalan saja. Ya, bagaimana nak niat kita tak ajar pun. Bagaimana cara nak ingat Allah kita tak ajar pun. Bagaimana nak mengenal Allah kita tak ajar pun. Ya, kerana pelajaran ini bukannya pelajaran 2 jam. Bukan pelajarannya 1 jam setengah. Pelajaran sebegini orang dulu belajar 30 tahun. Ya, mana mungkin kita dapat belajar dalam masa 1 jam setengah. Kita tinggalkan dulu. Hanya itu sebagai pengenalan perbezaan antara ilmu syariat dengan ilmu itu. Baik, saya ingin memberi satu ilmu pada hari ini, yaitu ilmu berwudu, ilmu bersuci, ilmu ambil air sembahyang. Boleh? Boleh tidak? Nak ke tidak? Baik. Muslimin muslimat, para pendengar yang sekalian, sebelum kita bersolat, adalah kita terlebih dahulu ada air wudu. Biarpun berwudu ini tidak ada dalam rukun 13, tetapi ianya wajib sebelum bersolat. Baik. Ilmu syariatin berwudu itu dengan menggunakan air paip, air sungai, air hujan, air kolam. Menyucinya setakat siku sampai buku lali sahaja. Benar tidak? Benar tidak? Ini ilmu syariatin. Berwudu dalam ilmu syariatin hanya setakat siku dan buku lali sahaja. Luluslah ilmu syariatin kita, ilmu fiqh kita. Lulus. Tetapi ilmu hakikatul belum lulus. Sebab apa belum lulus? Maksud berwudu artinya suci zahir dan batin. Berwudu ini artinya menyucikan zahir dan batin. Kaki berwudu menyuci apa? Zahir dan batin. Itu arti berwudu. Sedangkan wudu kita dalam ilmu fiqh dan ilmu syariat, usah nak kata cuci batin, cuci zahir pun tak lepas. Kita nak menghadap Allah ini kena cuci zahir dan batin. Tetapi apa yang kita buat sekarang, ilmu tadika kita ini, cuci apa? Hanya setakat siku, setakat bulan saja, kepala ujung saja. Apakah dikatakan zahir dan batin? Berwudu ini artinya menyucikan diri zahir dan batin. Tetapi sayangnya kita berwudu, usahakan nak cuci batin, cuci zahir pun tak lepas, tak habis, tak sempurna. Cuci setakat siku saja. Tempat lain, apakah Allah tak nampak? Apakah Allah tak nampak tempat lain?
nampak bukan? Kenapa tuan-tuan tak cuci? Itulah perbandingannya ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ilmu syariat lulus, air cukup polahnya, ya, dan cuci tangan, cuci mulut, cuci muka sampai ke kaki, bersih. Tapi kalau siapa nak menghadap Allah dengan ilmu hakikat belum lulus. Kalau siapa nak menghadap Allah dengan ilmu hakikat mesti suci zahir dan batin. Persoalannya macam mana nak cuci batin sedangkan zahir pun belum lepas. Inilah tuan-tuan kena ambil fikir. Kena ambil fikir dengan mendalam. Selama ini kita hanya mendengar ilmu tarikat, mendengar ilmunya fiqh, ilmunya syariat. Tetapi ingat, pelajaran ilmu itu ada berapa bahagian? Ada berapa peringkat? 4 peringkat. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ilmu yang kita belajar sekarang apa? Syariat. Paling tinggi pun tarikat. Syariat itu bahtera kapal layar. Tarikat itu belayar di permukaan lautan. Kalau setakat syariat dan tarikat, setakat kapal dengan pelayaran, boleh tak mutiara? Boleh dapat tak mutiara? Mutiara ini kena menyelam. Menyelam dalam lautan itu dipanggil ilmu hakikat. Pegang mutiara itu dipanggil ilmu makrifat. Syariat itu kapal, tarikat itu belayar di permukaan lautan, hakikat itu menyelam, makrifat itu genggamnya mutiara. Jadi selama ini kita ada kapal belayar di permukaan lautan, belayar di permukaan lautan. Dapat tak mutiara? Dapat tak mutiara? Tak dapat. Itu makanya mengaji ini ilmunya ada 4 peringkat. Ini wajib, sebagaimana wajibnya solat, sebagaimana wajib kalimah syahadat puasa. Wajib menuntut ilmu ini. Kenapa tuan-tuan abaikan? Jadi pergilah kita pada hari ini kepada ilmu hakikat. Mana hakikat yang berwujud? Jadi muslim-muslimat, para pendengar ilmu sekalian, semasa caranya begini. Nak dengar tidak? Berikan perhatian. Tengok mulut saya ini supaya ilmu itu berkesan. Ya. Ilmu syariat sebagaimana kita ambil di paip macam biasa. Ini kita tingkatkan lagi. Semasa kita cucur air di tangan, semasa kita basahkan tangan kita ini, niat ke dalam hati pada peringkat permulaan. Niat dalam hati, ya Allah ya Tuhan, aku nak mengembalikan sifat tangan aku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak menyerah kembali tanganku ini kepada-Mu ya Allah. Tangan ini bukan milik aku, tangan ini milik-Mu ya Allah. Maka pada hari ini aku nak serahkan kembali tangan aku ini kepada-Mu ya Allah. Bersih tak tangan? Bersih tidak? Bermakna kita buat syariat itu dengan hakikat. Cuci dengan air biasa syariatnya, campur dengan ilmu hakikat. Artinya hiasan kita cucur tangan, basuh tangan itu artinya kita serah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan milik siapa? Maka kita kembalikan semula tangan kita kepada Allah. Cuci tidak? Kita basuh muka, cuci mata, cuci telinga, cuci mulut, cuci semua anggota kepala. Arti apa? Kita serah kepala kita kepada Allah. Daripada hujung rambut kita cuci hiasannya sampai ke hujung kaki. Kita cuci dengan air dalam hati kita. Aku nak berserah diri kepada-Mu ya Allah, daripada zahir hingga ke batin, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada tak lagi diri kita? Ada tak lagi diri kita? Semuanya sudah terserah kepada Allah. Tangan milik-Mu ya Allah, mata milik-Mu ya Allah, kepala milik-Mu ya Allah, jasad milik-Mu ya Allah, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada kulit sampai ke hati,
Aku nak serahkan kembali diriku ini kepadamu ya Allah. Cuci tak zahir dan batin? Cuci. Kalau tadi kita cuci zahir sahaja, tangan setakat siku, kaki setakat pukulan, kepala setakat ujung rambut, itu syariatnya benar. Tetapi kita kena masukkan dengan ilmu hakikat kita. Masa kita basuh tangan, niat berserah tangan kepada Allah. Ya, basuh muka, niat serah mata, telinga. Tak payahlah sebut, sekadar niat Allah tahu. Tak payah sebut. Jadi kita faham di hati cukup. Tak payah kita nak serah tangan, serah kaki, serah mulut. Sekali esok pula ambil, serah lagi. Allah tidak seperti itu. Jadi kita faham dalam hati kita. Tak payah dilafaz pun. Cukup dengan niat, dengan tahu bahwasanya aku cuci dengan air zahir ini, aku nak mencuci sekali dengan penyerahan diri kepada Allah. Ingat sebelum ambil sembahyang pun cukup. Tak perlu masa ambil sembahyang kita ingat, tak perlu kita ambil sembahyang kita baca, tak perlu. Allah ni sebut masa sebelum berwuduk pun dia ingat, dia faham, dia tahu. Sekarang ni serah. Serah tidak sekarang ni? Semua diri kita ni milik siapa? Milik siapa jawab? Allah dah faham. Jadi semasa kita ambil air yang syariat, dah cukup. Allah dah faham. Kita ambil air syariat itu kiasannya. Kiasan apa? Kiasannya hakikat, serah tangan kepada Allah. Basuh muka, serah mata, telinga, hidung, kepala kepada Allah. Kita basuh ujung rambut sampai ujung kaki, artinya kita menyerah diri zahir dan batin. Asal tangan milik siapa? Jawab. Kaki milik siapa? Seluruh tubuh kita milik siapa? Ada tak milik kita? Itu maka sucilah diri kita zahir dan batin. Aku datangnya asal daripada kosong, maka aku kembali juga sebagai kosong. Ini dikatakan cuci zahir dan batin. Selama ni kita beranggapan yang berdiri itu kaki aku. Selama ni kita beranggapan yang batang itu tangan aku. Selama ni kita beranggapan yang taat, rajin, alim itu aku yang punya. Sekarang ini jangan duduk di situ. Boleh tak kita berdiri sendiri solat tanpanya kudrat dan iradah? Boleh tidak? Siapa yang berdiri kita bersolat? Bukan kerana rajinnya kita, bukan kerana taatnya kita, bukan kerana alimnya kita. Kerana siapa? Jangan kita mengaku kita yang berdiri solat. Kita tak boleh pun berdiri jika Allah tak beri kudrat dan iradah. Kemudian dalam kita bersolat tadi, kita mengatakan seluruh ibadah kita, hidup kita serah kepada tetapi sesungguhnya tuan-tuan sedang membohong kepada Allah dan membohong kepada diri sendiri. Kita kata nak serah ibadah solat ini kepada-Mu ya Allah, tetapi cuba tanya diri kita, mana bahagian kita untuk diserah kepada Allah? Berdirinya kita siapa yang bagi? Rukuknya kita siapa yang bagi? Sujud kita siapa yang bagi? Ada tak dari kita? Jawab, ada tak dari kita? Jikalau tidak ada bahagian solat itu dari kita, apa yang tuan-tuan nak beri kepada Allah? Nak serah apa kepada Allah? Kita kata, ya Allah ya Tuhan, amal ibadah aku, hidup mati aku ini untuk siapa? Untuk Allah. Artinya kita nak serah solat kita kepada Allah. Kita nak serah solat kita kepada Allah. Persoalannya, mana bahagian solat yang hendak kita serah kepada Allah? Mana? Mana bahagian solat daripada kita untuk serah kepada Allah? Mana? Ada tak dari kita? Solat itu ada tak darinya kita? Berdiri, siapa yang bagi kita berdiri? Rukuk siapa bagi? Sujud siapa bagi?
Seluruh solat itu siapa yang bagi kepada kita? Mana bahagian kita? Ada tidak? Tapi macam mana tuan-tuan kata nak menyerahkan amal ibadah solat ini kepada Allah? Di situ pun sudah sangkut. Di situ pun sudah sangkut. Mana kita membohong kepada Allah. Kita boleh menipu seluruh Johor, seluruh Perak, seluruh Kelantan. Tapi kita tak boleh tipu Allah. Nak serah apa? Berdiri, aku yang bagi kepada kau. Makanya kau boleh berdiri. Rukuk sujud, aku yang beri kepada kau. Maka kau boleh rukuk dan sujud. Ingatan kita kepada Allah pun bukan daripada akal fikiran. Yang memberi ingatkan engkau kepada aku Allah adalah daripada aku sendiri. Aku yang beri ingatan kau kepada aku. Baru kita boleh ingat. Kita tak boleh ingat kepada Allah jika Allah tak mendatangkan ingatan itu kepada kita. Boleh tak kita ingat Allah jika Allah tak bagi ingat? Tak boleh. Itu makanya kita tak boleh ingat Allah dengan akal. Kita hanya boleh ingat Allah dengan Allah. Allah yang beri ingatan kita. Baru kita boleh ingat kepada Allah. Tengok orang bila ada akal ada otak. Boleh tak ingat? Kerana Allah tak beri ingatan. Begitu juga kita. Itu makanya jangan kita mendusta Allah. Ini solat aku untuk beri kepada kau ya Allah. Bila yang kau punya? Mana yang kau punya? Nak serah kepada aku. Memang sudah hak aku. Berdiri memang hak aku. Kenapa kau nak serah kepada aku? Rukuk sujud memang hak aku beri kepada kau. Kenapa kau nak serah balik kepada aku? Memang hak aku itu. Tetapi yang aku mau, hak engkau kepada aku itu mana? Hak engkau kepada aku itu mana? Ini yang aku tuntut. Kau sudah berjanji bukan? Nak serahkan amal ibadah kau hidup dan mati kau kepada aku. Persoalannya mana bahagian kau untuk aku kata? Itu makanya belajarlah ilmu ini dengan bersungguh-sungguh. Jangan sahaja kita tertidur dengan ilmu syariat ini. Masih ada 3 tingkatan ilmu lagi. Syariat sebut. Tarekat, hakikat, makrifat. Ada berapa tingkatan? Sekarang ni kita sedang belajar tingkatan berapa? Dulunya tuan-tuan belajar tingkatan berapa? Bukan tingkatan sekolah tadika. Belum tingkatan. Na'udzubillah. Maka ini wajib ke sunat ilmu ini? Wajib. Kenapa tuan-tuan tak belajar? Kenapa tak belajar? Kalau dah tahu wajib, kenapa tak belajar? Solat tak boleh tinggal. Wajib. Habis ilmu ni wajib ke sunat? Kenapa tuan-tuan tinggal? Kenapa ditinggal? Dah tahu wajib, kenapa tinggal? Itu makanya saya tak boleh nak menyalahkan tuan-tuan kerana tuan-tuan tidak ada guru yang menunjuk ajar ilmu. Guru ilmu ini bukan daripada Universiti Al-Azhar, bukan daripada Mesir, bukan daripada Arab, daripada dada para mukmin. Ilmu ini hanya ada di dalam dada para mukmin. Belajar secara talaki. Dulu tak ada kitab, orang tak pandai menulis. Cuma daripada mulut ke mulut lah ilmu hakikat. Kita tak boleh juga nak salahkan penceramah, ustaz-ustaz. Tak boleh salahkan kerana mereka tak belajar. Tak ada fakulti hakikat makrifat di universiti. Tak ada jurusan hakikat makrifat di Universiti Al-Azhar. Cuma ada ilmu syariat, hukum syariat, mahkamah syariat. Ada hukum hakikat, ada mahkamah hakikat. Tak ada. Sebab dia tak belajar. Dia belajar ilmu syariat, maka ada undang-undang syariat. Dia belajar hukum syariat, maka ada hukum syariat, mahkamah syariat. Jadi carilah guru, ya. Jangan kita
rendahkan ilmu syariat, jangan kita rendahkan guru-guru syariat. Dia juga guru kita. Apa boleh buat? Dia hanya belajar ilmu syariat, maka dia sampaikan ilmu syariat. Dia tak boleh menyampaikan ilmu hakikat kerana dia tak belajar. Jadi kita tak ada nak salahkan guru. Dia belajar ilmu matematik, belajar ilmu matematik. Jadi guru pun mesti mengajar ilmu matematik. Mana mungkin mengajar ilmu biologi? Tak mungkin. Jadi siapa nak belajar ilmu biologi, cari guru biologi. Nak cari ilmu bulan bintang, cari guru falak. Barulah ilmu itu kita dapat. Ini kita nak belajar ilmu falak, pergi belajar dengan guru matematik, mungkin tak ada. Ya, carilah guru yang sesuai. Syariat ada gurunya, tarekat ada gurunya, hakikat juga ada gurunya. Cuma tuan-tuan yang tak dapat nak menilai. Baik. Jadi dalam bayi sembahyang tadi, semasa kita cucuk tangan dengan air, ingatlah muslim-muslimat, hiasan cucuk tangan itu, basuh tangan itu bukan untuk cuci pun. Kalau nak cuci, tak cuci pun. Kalau setakat sipu sahaja. Kalau kita kata ambil air sembahyang di perigi itu suci, kita kentut, batal tak air sembahyang? Jawab, batal tidak? Kita pergi ambil air sembahyang. Ada tak kita cuci tempat yang kita keluar kentut tadi? Tidak. Bermakna di sini bukan untuk menyucikan, sekadar kiasan. Sepatutnya basuhlah tempat yang kotor keluar tadi. Kenapa tak dibasuh tempat yang kotor? Dicuci sini. Sedangkan ini dah bersih. Pergi nak sembahyang Allah, kentut lagi. Pergi lagi, cuci lagi tempat yang dah bersih. Itu maknanya maksud bersuci itu bukan sahaja zahir, mesti dengan batin. Itu air wudu ini suci zahir dan batin. Baik, sekarang ini kita serah semua diri kita kepada Allah, termasuk darah daging, termasuk najis kita kepada Allah. Ada tak lagi diri kita? Suci tidak? Suci zahir dan batin. Begitu juga saya nak ajar pada hari ini, semasa kita nazak. Semasa kita nazak nak mati dah, jangan fikir anak isteri, jangan fikir harta, jangan fikir hukum hakam dah. Ya, semasa itu hendaklah kita ingat akan sebagaimana ambil air wudu tadi, bersuci diri. Ya Allah Tuhan, dulu aku datang ke sini dengan tangan kosong, tak ada percakapan aku semasa itu. Aku tak boleh bergerak semasa itu, ya Allah. Aku tak nampak semasa itu, ya Allah. Biarpun mak kita, babai-babai kita tak nampak, biarpun mak kita panggil nama kita pun kita tak dengar, biarpun mak kita suruh berjalan, kita tak boleh berjalan. Artinya kita datang dengan tangan kosong. Aku datang dengan tangan kosong, ya Allah. Aku datang tidak ada harta, ya Allah. Aku datang tidak ada anak isteri, ya Allah. Aku datang tidak ada putra, ya Allah. Maka pada hari ini sampailah masanya aku ingin mengembalikan diri zahir dan batinku sebagaimana aku datang dulu. Ambillah balik, ya Allah, zahir dan batin ini mudamu, ya Allah. Ambillah balik anak isteriku, ya Allah. Ambillah balik hartaku, ya Allah. Ambillah diriku, ya Allah. Jadi barang siapa boleh balik secara begini, insya-Allah dalam kubur esok, insya-Allah akan terlepas siksanya kubur. Malaikat nak datang tanya tangan. Sesungguhnya sedari alam dunia aku serahkan tangan aku kepada Allah. Jadi malaikat mana lagi nak tanya tangan kita? Tangan kita sudah tak ada milik aku, semuanya sudah milik Allah. Berani tak malaikat tanya milik Allah? Berani tak malaikat mengatakan tanya milik Allah? Kecuali kita balik dengan Maryam binti Yusuf, Salmah binti Ahmad, ditanya. Tapi jika kita balik dengan tangan kosong, daripada Allah aku datang, kepada Allah lah aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita mati besok, mati dalam suci bersih.
Apa lagi yang malaikat nak tanya? Harta daripada dunia lagi kau serah kepada Allah. Anak isteri kau, apa kau guna masa ke dunia? Daripada dunia kau serah kepada Allah. Tangan kau, apa kau guna masa ke dunia? Daripada dunia itu. Daripada dunia kau guna tangan kau untuk apa? Kita sudah serah tangan kita kepada Allah dari dunia lagi. Maka insya-Allah bila kita sampai berserah diri kepada Allah, insya-Allah dalam kubur esok kita terlepas daripada soal kubur. Insya-Allah kita akan berjumpa Allah dengan tanpa hisab. Ya, jenazah esok ingat, ya Allah ya Tuhan, kekuatan ibadah yang aku lakukan semasa hayat aku pun datang daripada siapa? Daripada Allah yang bagi. Bukan aku minta. Bukan hak aku solat. Bukan hak aku untuk puasa. Bukan hak aku yang pergi haji. Melainkan pemberianmu ya Allah. Jadi aku balik juga. Aku nak serah kembali haji kepada Kau ya Allah. Serah kembalikan solat kepada-Mu ya Allah. Serah kembalikan puasa kepada-Mu ya Allah. Aku datang tanpa puasa, tanpa solat, tanpa haji. Kalaupun aku haji, kalaupun aku beribadah, haji dan ibadah aku itu siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Milik siapa ibadah kita? Milik siapa ibadah kita? Maka aku ingin kembalikan diri itu zahir dan batin kepada Allah. Ada tak lagi milik kita? Ya Allah ya Tuhan, datangnya aku daripada kosong, maka aku ingin kembali dengan tangan kosong ya Allah. Ambillah anak isteriku ya Allah. Ambillah hartaku ya Allah. Ambillah pangkat aku ya Allah. Ambillah kekuatanku ya Allah. Ambillah pandangan aku ya Allah. Ambillah diriku ya Allah. Segala-galanya milikmu ya Allah. Hanya aku tahu ingin menghadapmu ya Allah. Aku tahu hanya ingin menghadapmu ya Allah. Syurga juga pemberianmu. Aku tak berhajat kepada syurga. Aku berhajat kepada Tuhan ampunya syurga yaitu Allah. Aku tak berhajat kepada pahala. Aku berhajat kepada Tuhan yang ampunya pahala yaitu Allah. Ya aku tahu, aku mahu Engkau saja ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maka disitulah insya-Allah mati kita dalam mati yang begini. Ya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 ya. Ada lagi mungkin 15 minit. Saya izinkan tuan-tuan dan puan mengumpulkan apa-apa soalan yang terhubung di hati selama ini, tanyalah. Tanya yang berat, tanya yang tinggi, tanya yang dalam. Jangan tanya ilmu fiqh. Kerana kita sudah lama dah belajar ilmu fiqh daripada sekolah tadika lagi. Tanyalah soalan yang paling berat, paling tinggi, paling besar, paling dalam. Ya, silakan kalau ada. Saya. Kalau misalnya kalau dalam keadaan kita tengah jenazah tu, kata kita akan dihijabkan dengan sesuatu gambaran foto kita ataupun atau tengok. Maksudnya tak dengar anda. Baik, terima kasih anda. Pertanyaannya seperti ini. Masa kita nazar besok, bermacam-macam orang datang mengaku, ya, ibu bapa kita datang, guru kita datang. Sedangkan datang itu jin syaitan iblis. Dia boleh berupa berapa dia betul. Dia boleh berupa mak kita, boleh. Berupa guru kita, boleh. Kita jangan terpedaya. Senang saja. Jin syaitan iblis tak boleh berupa diri kita sendiri. Jadi masa kita nazar besok, ini yang dikatakan pintu kita. Ini yang dikatakan sarung kita. Kita tak payah ikut mak kita apa kita. Kita bukan tahu mak kita betul ke tidak. Ikutlah rupa diri kita sendiri. Itulah pintu kita, itulah sarung kita.
Kita ikut rupa diri kita sendiri. Tak ada jin syaitan iblis boleh berupa diri kita dan boleh berupa Muhammad Rasul. Dua perkara saja syaitan boleh berupa, iaitu Muhammad Rasulullah dengan kita. Tapi kita nak ikut Nabi Muhammad pun kita tak pernah kenal Nabi kita. Simpan di tepi dulu. Kita ikut wajah kita. Ya, mana wajah? Mana wajah? Muslim muslimat, para pendengar ibu rumah sekalian dan dirahmati Allah yang mengikuti ceramah secara langsung, wajah kita bukannya raut muka. Raut muka ini boleh berubah. Bila aksiden lain jadinya, bila ada panah lain jadinya, bila kita kena jemur panah lain jadinya. Tua lain, muda lain, berubah-ubah. Mana kita tahu kita rupa mana yang datang. Dulu kita kurus, sekarang kita gemuk. Kawan sekolah kita pun tak kenal dah kita. Jadi nak ikut rupa yang mana? Ini persoalannya pula. Memang ikut rupa kita, wajah kita, wajah yang mana? Bukan wajah yang kulit ini boleh berubah. Aksiden hidung tak ada, tiba-tiba datang ada hidung. Mana kita nak ikut? Itu makanya kita kena mengenal diri kita. Mana diri kita? Mana diri kita sebenarnya diri mana? Diri bukan tubuh, diri bukan jasad. Mana diri kita? Nah, diri inilah, rupa wajah diri inilah yang hendak kita ikut. Tetapi bukannya diri rupa paras yang ada di depan cermin. Rupa diri sebenar-benar diri kita. Itu makanya kita nak mengenal diri. Barulah semasa nazak itu datang diri kita. Tidak berubah. Dan syaitan iblis pun tak akan boleh menyerupainya. Tak bertukar. Itu maka kita kena mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal diri, kenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasalah jasad. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu, maka tuan-tuan akan mengenal Allah. Jadi kita kena mengenal diri. Tapi mana diri? Diri bukan tubuh, bukan jasad, bukan badan, bukan anggota. Jadi rupa mana yang kita nak ikut masa nazak? Rupa diri sendiri. Rupa apa? Sebut rupa diri sendiri. Tetapi soalannya, mana rupa diri sendiri? Kena belajar ya. Sebelum kita mati, kita kena belajar. Ini ilmu mati, ilmu penyudah, ilmu penghabisan. Ilmu syariat itu ilmu tadika, ilmu permulaan. Pakai sifir 2x2 4. Kita sekarang bukan lagi pakai sifir. Dah tahu dah kaki meja ni 4. Kenapa dibilang lagi 4? Ini artinya tahap ilmu. Tapi kalau tadika dah meja 4, dia bilang lagi 1 2 3 4 cikgu. Meja ada berapa kaki? Dia bilang lagi 1 2 3 4 4 cikgu. Itu sekolahnya tadika. Tapi sekolahnya tingkatan dah tak bilang lagi. Itu makanya kena belajar ilmu hakikat. Kena belajar ilmu yang tak payah bilang. Ilmu isi, ilmu makan dia tak payah buka-buka lagi. Ilmu yang kita kulit kat tepi, kita makan isi. Jadi kena mengenal diri. Solat juga mana yang dikatakan sebenarnya solat. Yang kita buat ni perbuatan solat. Perbuatan solat yang kita buat ini, mana solat? Roh perbuatan solat itulah solat. Tetapi mana roh solat itu? Hakikat solat itu mana? Yang kita berdiri rukuk sujud itu perbuatan. Perbuatannya solat. Budak kecil pun boleh buat. Bangsa asing pun boleh buat setakat perbuatan. Tapi mana yang dikatakan solat? Mana solat? Mana yang dikatakan solat? Baik.
saya buka sedikit ya. Minta maaf sebanyak-banyaknya jika sudah buka tuan-tuan tak dapat. Ya, tak dapat ilmu. Ya, mana dikatakan sudah. Baik. Semasa Rasulullah dijemput Isra Mi'raj untuk menerima perintah solat, ada siapa yang boleh ikut? Malaikat Muhammad Rasulullah terima perintah solat daripada Allah sendiri dengan 4 mata lah kononnya. Lalu Rasulullah turun ke bumi. Rasulullah tak bersolat. Sehinggalah datang siapa? Jibril mengajar rukun 13. Barulah Rasulullah buat rukun 13. Artinya di sini yang kita buat itu rukun 13, siapa yang ajar? Jibril yang ajar. Solat Allah yang ajar. Solat Allah yang ajar terus kepada Muhammad. Turun ke bumi. Rasulullah tak bersolat. Sehinggalah datang Jibril mengajar rukun 13. Artinya di sini apa yang kita buat itu rukun 13. Solatnya mana? Mana solat? Kemudian dalam perjalanan, sebelum sampai ke langit, dalam perjalanan Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa. Rasulullah telah mengimamkan seluruh nabi, seluruh rasul bersolat di Masjidil Aqsa. Sedangkan Rasulullah belum naik ke langit lagi. Nah, ini artinya solat kita ini sudah ada semasa Adam lagi. Sudah ada semasa Adam lagi. Bagaimana Adam bersolat? Bagaimana Ibrahim bersolat? Bagaimana Ismail bersolat? Sedangkan solat yang kita buat ni baru 1400 tahun. Ini diajar oleh Jibril. Baru 1400 tahun. Itu makanya yang kita buat ini hanya perbuatan solat. Carilah di mana hakikatnya solat. Begitu juga tadi, apa yang kita ambil air wuduk itu hanya syariatnya, zahirnya. Hakikat air sembahyang mana? Hakikat air sembahyang dah saya ajar tadi bukan? Serah diri kepada Allah. Ini hakikat air sembahyang. Mana hakikat solat pula? Mana hakikatnya solat? Isinya solat, rohnya solat mana? Solat mesti ada roh, solat mesti ada hakikat, solat mesti ada isi. Yang kita buat itu syariatnya. Yang kita buat itu perbuatannya solat. Rukuk sujud itu perbuatan solat. Siapa ajar? Siapa ajar? Jibril kata. Baru Rasulullah. Sedangkan solat sebelum Jibril datang ajar pun Rasulullah dah mengimamkan solat seluruh nabi, seluruh rasul di Masjidil Aqsa. Itu makanya saya cuba tak nak sampaikan benda ini, tetapi kalau saya tak sampaikan, mungkin tuan-tuan tak tahu duduknya perkara. Saya minta ampun dan maaf, ya, kalau saya terlanjur, ya, bercakap seperti ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan nak mengubah syariat yang kita ada, bukan nak bawa ajaran baru, tidak. Ajaran yang lama tetap kita kekalkan. Jangan tinggalkan ambil sembahyang, jangan tinggalkan solat. Kalau maghrib 3 rakaat lah. Cuma saya nak mengajar, yang kita buat sekarang ini hanya kulit. Mana isi? Yang kita buat sekarang ini syariatin. Mana hakikatnya? Contohnya kita ambil sembahyang, kita berwudu. Itu cuci, usah kata batin, zahir pun tak lepas. Pada syariatnya, pada hukum fiqhnya sah, benar pada hukum syariat. Ilmu kita ada berapa peringkat? Ada berapa peringkat? Benar, sah pada darjah 1. Bilang meja, ya, 2 kali 2 bilang batu. Tapi kalau kita sekolah menengah, kita ada lagi tingkatan lain, yaitu taurikat, hakikat, dan makrifat. Selama ini kita belajar syariat. Mana ilmu hakikat?
Selama ni kita melakukan solat, perbuatan solat, rukuk, sujud, itu perbuatannya. Sekadar perbuatan, budak pun boleh buat. Mana rohnya solat? Mana rohnya solat? Mana hakikatnya solat? Mana isinya solat? Mana? Nah, seumpama niat Allah, seumpama takbir Allahu Akbar, syariatnya dah betul, tadika dah betul Allahu Akbar, tetapi hakikatnya nak ingat Allah tu macam mana? Ini dia katakan hakikat. Ini dia katakan roh bertakbir. Nak ingat Allah macam mana? Allahu Akbar. Sudah jadi mana? Hakikat solat, hakikat takbir itu mana? Yang kita sebut itu syariatnya. Angkat tangan, suara dengan mulut, Allahu Akbar. Dah lulus, dah betul dah. Cukup, jangan diubah lagi. Ya, tetapi hakikatnya takbir itu nak ingat macam mana pada Allah. Nah, biru bukan Allah, putih bukan Allah, panjang bukan Allah, pendek bukan Allah. Ingat Allah macam mana? Allah. Sudah ke Allah itu hanya letak di mulut? Sudah ke Allah itu hanya letak di suara? Allah bukan mulut, Allah bukan suara, Allah bukan ingat daripada akal. Akal tak boleh ingat kepada Allah jika Allah sendiri yang tak mendatangkan ingatan itu kepada akal. Akal tak boleh ingat. Jadi macam mana nak ingat kepada Allah? Tanpa mulut, tanpa suara, tanpa akal, tanpa tangan. Macam mana ingat kepada Allah? Nak ingat Allah macam mana? Tak payah pakai mulut, tak payah pakai tangan, tak payah pakai otak. Macam mana ingat kepada Allah? Tengok pokok, tengok binatang, semua ingat kepada Allah itu. Sedang berzikir kepada Allah. Betul tidak? Ada tak ada mulut? Ada suara tidak? Ini yang kita nak cari. Tengok pokok-pokok binatang sedang berzikir kepada Allah, sedang ingat kepada Allah. Tapi tak pakai mulut pun, tak pakai suara pun, tak pakai akal pun dia tidak ada orang. Itu dikatakan hakikatnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nak jatuh ingatan kita kepada Allah itu diletak di mana? Nak berhenti Allah itu di mana? Allah sudah di mana? Takkan nak berhenti di bibir mulut? Salah. Allah tidak ada dalam bibir mulut. Itu maksudnya hakikat. Ketika bersolat, yang kita buat dah betul dah. Rukun 13 dah betul dah. Cantik. Tak usah diubah lagi. Tak usah ditambah lagi. Dan jangan dikurangkan dia pun sedikit. Tetapi hendaklah kita belajar mana hakikatnya solat, rohnya solat, isinya solat. Jadi masa pun ada lagi 5 minit. Ada satu pertanyaan. Baik. Dia kata apa di sini? Setelah kita tidak punya apa-apa, bagaimana cara kita tak nak menipu Allah dan tak nak menipu diri sendiri? Bagaimana cara kita nak bersolat supaya tak menipu diri dan tak menipu Allah? Macam manakah caranya? Untuk kita tidak menipu Allah, untuk kita tak menipu diri sendiri, kalau kita mengerjakan amal ibadah, tidaklah kita sebut sebagaimana yang kita niat. Ya, kita yang menipu Allah. Macam mana caranya? Tidaklah kita mengenal diri dan mengenal Allah. Selagi kita tak mengenal diri, selagi kita tak mengenal Allah, selagi itulah kita duduk dalam hanya keadaan menipu. Menipu pada diri, menipu pada Allah. Contohnya tadi, amal ibadah aku, hidup dan mati aku untuk siapa? Untuk Allah. Itu tuan-tuan menipu Allah. Tuan-tuan tak kenal pun Allah. Kalau ni amal ibadah saya, ya, ambil. Aku serah kepadamu ya Allah. Sebab apa saya serah? Sebab saya kenal dia. Tetapi sekarang ni, ya Allah ya Tuhan,
Aku nak serah kepada Tuhan ya Allah. Ni, alamat tak ada. Orang tak kenal, tapi nak serah. Boleh tidak? Sampai ke tidak? Sampai ke tidak? Jadi untuk taklid, untuk hidup tidak menipu, untuk beribadah tidak menipu, hendaklah kita mengenal diri dan mengenal Allah. Barulah kiriman kita ini sampai kepada Allah. Beramal ibadah, hidup dan mati kita untuk siapa? Untuk Allah. Tetapi mana Allah? Pernahkah kita mengenal Allah untuk serahkan ibadah kita ini? Dan serah ibadah, pernahkah kita kenal Allah? Kalau tak kenal Allah, maka kita adalah keadaan menipu dan menipu diri sendiri. Jadi untuk mengenal Allah, hendaklah kita mengenal diri. Selepas mengenal diri, barulah datangnya ilmu mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, kena mengenal apa? Kena mengenal diri. Selepas mengenal diri, barulah kita boleh mengenal Allah. Jadi persoalannya di sini, mana diri? Ini bukan diri, ini jasad, ini tubuh. Diri mana? Diri inilah yang perlu kita kenal. Wajah diri inilah yang perlu kita ikut semasa kita nazak besok. Wajah diri sebenar-benar diri. Wajah diri kita sebenar-benar diri, bukan putih, bukan hitam, bukan tinggi, bukan rendah. Diri sebenar-benar diri kita. Tak boleh orang menyerupainya. Tak boleh. Jin syaitan pun tak boleh menyerupai diri kita, kerana dia teramat unik. Tak boleh orang nak tiru pun, kerana dia bukan putih, dia bukan hitam, dia bukan tinggi, dia bukan rendah. Itulah diri sebenar-benar diri kita. Mana diri? Jadi saya tak bolehlah nak mengajar semua, kerana ilmu ini bukannya ilmu 2 jam. Ya, semua saya beri saranan, carilah guru, carilah kitab, carilah buku yang mengajar perkara ini. Ilmu ini, ilmu yang sudah lama orang tinggalkan. Ilmu yang terpinggir, ilmu datuk nenek kita. Datuk nenek kita dulu mengaji mula dengan sifat 20. Tapi sekarang ni orang tak belajar dah sifat 20. Sebab orang tak tahu nak ajar sifat 20. Melainkan dia baca saja wujud ada lawan dia, ada dalil sekalian alam, wujud bila maqam rabbu ta'ala lil haqiqiyahu bi nafsi. Dia tahu baca saja. Dia tak tahu nak menguraikan sifat 20. Maka orang-orang sekarang jauh daripada ilmu mengenal diri, jauh daripada ilmu mengenal Allah, jauh daripada ilmu mengajar hakikat solat, hakikat bersyahadat. Begitu juga kita bersyahadat, la ilaha illa Allah. La ini nafi, tolak, buang. Tuan-tuan nak tolak apa? Tuan-tuan nak buang apa? Ilaha isbat, kita ambil balik apa yang kita buang. Persoalannya di sini, nak ambil macam mana buang pun tak tahu. Barang siapa bersyahadah tidak tahu nafi dan isbat, maka syahadah dia seumpama burung gium semata. Jadi barang siapa sebenarnya nak bersyahadah, mesti tahu nafi dan isbat. Jadi kalau sekadar lafaz sahaja, benar pada ilmu syariat ini, lepas pada ilmu fiqhnya. Tapi pada ilmu hakikat belum lepas. Tak usah kita menipu Allah. Allah tahu apa kan isi hati. Nak serah apa kepada Allah? Nafi. Nak buang apa? Nak tolak apa? Nak buang diri. Diri masih ada. Nak buang dunia. Dunia masih kita pijak. Nak buang alam. Kita masih hidup atas alam. Nak buang apa? Nak nafi apa? Jadi kalau tuan-tuan semua tak tahu nafi dan isbat, apa artinya tuan-tuan bersyahadat? Melainkan seumpama burung tiup semata. Burung tiup boleh tak bersyahadat? Jawab boleh tidak?
tahu tak nafi isbat dia? Burung tahu tak nafi isbat? Tak tahu. Kita tahu tak nafi dan isbat? Tahu tidak? Tak tahu. Sama dengan burung. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita kena belajar. Jangan saja sebut. Sebut itu lulus pada ilmu fiqh, lulus pada ilmu syariat. Kita ada 3 lagi tingkatan ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kita ada 3 tangga lagi. Jadi nafi dan isbat ini jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Barulah dikatakan sebenar-benar bersyahadat. Jadi kalau kita tak nak menipu Allah, tak nak menipu diri, kena mengenal diri dan mengenal. Baik, itu saja. Masa pun sudah jam pukul 11. Boleh kita berhenti di sini ya. Jadi muslim-muslimat, kalau pendengar video sekalian, ingat pesan saya. Dalam mengaji ilmu ini, jangan tinggal sunnah dan Al-Quran. Jangan kita beralih dengan sunnah dan Al-Quran. Sebagaimana sunnah ajar, sebegitulah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Biarpun ahli lain itu benar, tapi kita tak belajar. Wahabi kita tak belajar, Syiah kita tak belajar. Kenapa kita nak ikut mereka? Kita belajar ahli sunnah wal jamaah, maka berpeganglah pada ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi kita jangan salahkan orang. Ya, kemudian jangan buat sunnah baru. Kita mesti ikut sunnah dan Al-Quran. Sebagaimana kalau niat sebegitulah, ambil sembahyang sebegitulah, solat sebegitulah. Yang ditambah. Cuma kita kena mendalami. Ya, syariat artinya apa? Tarekat artinya pelayaran di permukaan air. Hakikat artinya apa? Menyelam, mencari mutiara. Makrifat itu mendapat mutiara. Sekarang ini kita sedang paling tinggi pun belayar di permukaan lautan. Mudah-mudahan suatu hari kita boleh menyelam dan suatu hari kita boleh mendapat mutiara, insya-Allah. Ya. Jadi nak cari guru teramat payah guru sebegini. Jadi yang ada dikasih sekalian, pasal berhajat untuk mendalami ilmu ini, ada kitab dan ada bukunya. Saya bawa kerana saya naik kapal terbang tadi pukul 7 daripada Kuala Lumpur, pukul 8 sampai di sini. Tak boleh nak bawa banyak. Ya. Cuma saya bawa 7-8 biji saja sekadar saya boleh bimbing. Ya, pada siapa ada rezeki, jumpalah Mama Jah. Kalau tak ada duit pun tak apa, ambil dulu bayar kemudian. Ini ilmu Allah. Ya, bacalah. Tapi ini mudah-mudahan ya, insya-Allah kita semua berjumpa di jannah. Ya, masa akhirat esok. Jangan lupa, kita nak nazak besok, biarpun tak sempat mengenali, tak sempat mengenal Allah, ingat pesan saya, serah diri kepada Allah. Jikalau aku tak sempat mengenal Kau, ya Allah, apa boleh buat? Aku bukan sengaja, aku tidak diberikan hidayah ini. Yang penting kita serah zahir dan batin kepada siapa punya milik, siapa punya diri kita ini? Selama-lamanya milik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada keluar kitab dalam kereta. Cuma terahat ada 7-8 biji saja. Kitab ini